Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabari sekalian. Insiden orang kibar bendera China dekat negara kita ini semakin menjadi-jadi. Jawapan menteri pula memang menyakitkan hati. Jadi saya rasa mungkin sudah tiba masanya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja Melayu masuk campur berkenaan dengan hal ini. Ianya tak boleh dibiarkan. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Belum reda lagi dengan kontroversi pengibaran bendera China dekat Pesta Guangdong di Teluk Intan baru-baru ini, kini kita dikejutkan pula tuan-tuan dan puan-puan dengan peristiwa yang sama, majlis program yang sama, tetapi kali ini berlaku dekat Johor Bahru pula. Sekedar satu recap tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baru-baru ini telah tular satu video menunjukkan kibaran bendera China dalam satu pesta Guangdong dekat Teluk Intan. Dan benda ini memang telah mencetuskan kontroversi dan juga kecaman daripada majoriti rakyat Malaysia. Yang tak kecam cuma anak-anak papa sahaja. Yang dok kata, oh bendera Malaysia pun dikibarkan dekat Timur Besar China. Oh kalau China lawan Malaysia badminton, mereka kibarkan bendera Malaysia dekat stadium tu satu kesalahan apa semua kan. Itu memang saya tak tahulah. Saya tak tahu bodoh tahap mana anak-anak papa ini kan. Benda mana macam tu pun tak boleh fikir. Tapi tak apa, saya akan jawab kejap lagi. Sekarang ini tuan-tuan sekalian, kontroversinya ialah pengibaran bendera China dekat dalam negara kita ini. Dan benda ini sebenarnya sensitif. Bukan tak sensitif, sensitif sebenarnya. Sebab apa tahu? Sebab sekarang kita semua tahu apakah isu antara kita dengan China. Apatah lagi sekarang China begitu rancak untuk cuba menuntut pulau-pulau kita dan sebagainya, serta dah banyak kali mereka menceroboh masuk ke dalam perairan kita. Serta baru-baru ini pun masih lagi segar diingatan, 2 kapal perang China telah berlabuh dekat Pulau Pinang dan 1,000 lebih pelatih tentera China telah turun ke Pulau Pinang pada ketika itu. Dan benda ini memang saya cakap terus terang merupakan satu bentuk intimidasi sebenarnya. Tak kiralah apa jua alasan sekalipun, ini merupakan satu bentuk intimidasi. Tetapi itulah, besoknya Haji Razman Zakaria dan ramai lagi NGO telah berhimpun dekat Teluk Intan menyatakan bantahan terhadap perkara itu dan juga mengibarkan jalur gemilang. Tengok-tengok dia orang pula yang kena siasat, tuan-tuan dan sekalian. Tengok dunia betul. Yang kibarkan dari China itu tak disiasat pula. Tetapi yang kibarkan jalur gemilang, mereka pula disiasat. Allahu Akbar. Pelik-pelik perangai kan. Tetapi hasil daripada himpunan tersebut, Ngakormeng iaitu MP Taiping dan juga Adun Pasir Berdama iaitu Wong Kah Leong mengugut untuk menyaman Haji Razman kerana telah menuduh DAP merupakan dalang kepada semua ini. Tapi tak apa, benda tu kita cerita kejap lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Sekarang benda yang sama berlaku dekat Johor Bahru. Pesta yang sama iaitu Pesta Guangdong yang turut menyaksikan pengibaran bendera China di sana. Dan yang bestnya tuan-tuan dan puan sekalian, Pesta Guangdong dekat Johor Bahru itu dirasmikan oleh Adun Air Keroh iaitu YB Kek Chee Yi dari DAP. Bermaksud YB DAP telah merasmikan Pesta Guangdong itu dan dalam Pesta Guangdong itu berlaku pengibaran bendera China tersebut. Jadi jangan cakap saya mereka tak tahu benda ini berlaku. Jangan beritahu saya yang kita terlepas pandang dan sebagainya. Sebab apa tahu? Come on lah, tak logik tu tak? Ada orang kata, mereka tu sekadar pelancong yang datang dan tiba-tiba mereka pun join, lepas tu mereka pun kibarkan bendera mereka dan sebagainya kan. Memang tak logik. Sebagai contoh. Katakanlah kalau macam kita jalan-jalan kat KL, kita ingat pergi KLCC kan, jalan-jalan untuk menikmati pemandangan, tengok-tengok, ada pula Himpunan Solidariti Palestin. Kebetulan pula dalam poket kita ada bendera Palestin bersebagak tu. Boleh logik ke? Boleh terima akal ke benda tu masalahnya kan? Bagi saya tak diterima akal tau. Bendera yang dikibarkan itu semua bendera yang besar dan memang nampak proper. Jadi benda ini memang bagi saya lah dirancang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan bukan boleh dianggap macam kebetulan-kebetulan dan macam itu saja. Bukan macam Syahrani. Dia kata tak ada masalah pun kalau pelancong kibarkan bendera China. Syahrani, cuba kau kibarkan bendera negara lain dekat Korea Utara. Kau tengok apa nasib kau masalahnya kan? Tu yang nak tanya ni sekarang ni. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Benda makin menjadi-jadi. Seolah-olah macam, macam mereka nak assert authority kat sini. Nak kibarkan bendera ni 2 je tau. Satu, kibaran bendera untuk lambang solidariti. Macam apa yang kita buat dekat Palestin. Dan mungkin juga setengah pihak nak solidariti terhadap Ukraine dan sebagainya. Dan yang kedua, sebagai lambang dominasi, lambang penguasaan. Dan ini yang berlaku. Sebab China ini bukan negara yang kita perlu bersolidariti pun. Mereka tidak ditindas dan sebagainya. Tetapi mereka ini negara yang cuba hendak menguasai seluruh Asia ini kalau ikutkan. Terutamanya dekat rantau kita. Jadi basically bagi saya lah kan.
yang pengibaran bendera China dekat Teluk Intan dekat Johor ni lebih kepada lambang dominasi. Dan kita tertanya juga, seandainya kalau yang kibarkan bendera itu ialah orang Malaysia, katakanlah orang Malaysia, di manakah kesetiaan mereka? Adakah mereka ni setia kepada Malaysia atau mereka setia kepada motherland? Itu soalan yang perlu kita tanyakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi berbalik kepada kisah anak apa-apa dok kata bendera Malaysia dikibarkan dekat tembok besar China ataupun pemain badminton China lawan dengan Malaysia, ada penyokong mereka kibarkan bendera mereka. Baik. Benda ini saya cakap terus teranglah, siapa yang keluarkan argumen ini memang cukup tak cerdik. Yang pertamanya tuan-tuan sekalian, pasal bendera negara kita yang dikibarkan dekat tembok besar China itu bukan kibar saja-saja. Itu ialah untuk usaha mencatatkan Guinness Book of Records. Mencatatkan rekod baru Guinness untuk kibaran bendera terpanjang dekat tembok besar China. Dan benda ini dilakukan dengan usaha sama serta kerjasama dan pengetahuan kerajaan China itu sendiri. Jadi tak ada isu pun, mereka tahu dan mereka benarkan. Bukan kita saja datang sana masuk pesta Hari Raya Aidilfitri kononnya dekat China, kibarkan bendera Malaysia. Kau ni agak-agak lah masalahnya kan. Dan yang kedua, pasal orang kata penyokong-penyokong China masuk ke stadium kita Malaysia lawan China badminton, mereka kibarkan bendera China. Itu standard lah, itu acara sukan. Of course lah mereka akan kibarkan bendera negara mereka sebagai sokongan kepada atlet mereka. Dan benda itu dalam persekitaran yang memang kita tahu benda itu pasti akan berlaku. Bukan sekadar China, Denmark pun akan kibar bendera mereka, Indonesia pun sama sebagainya kan. Jadi tolonglah anak apa-apa, tolong bagi argumen yang cerdik sikit. Tolong jangan menyebabkan diri anda ini jadi bodoh hanya kerana ketaksuban anda terhadap pihak-pihak tertentu. Apatah lagi kenyataan menteri-menteri yang memang saya cakap terus terang menyakitkan hati. Antaranya kenyataan Menteri Pelancongan Tiong King Sing. Dia kata apa tahu? Reaksi berlebihan terhadap perkara ini akan menjejaskan pelancongan. Weh, King Sing, aku nak tanya kau sekarang ni kan. Kita ini bukan negara yang baru muncul semalam tau. Kita ini negara yang memang sekian lama menerima kehadiran jutaan pelancong. Daripada zaman Mahathir tahun 80-an, 90-an dulu sampai sekarang, kita memang terima jutaan pelancong. Kau nampak ke pelancong-pelancong tu memang datang bersuka kibar bendera mereka, suka hati bendera dan sebagainya? Ada? Tak ada. Memang tak ada. Kalau mereka lakukan pun dalam persekitaran terkawal, mungkinlah hotel mereka ke apa-apa ke, bergambar dekat lobi hotel, rombongan dari Uzbekistan ke Malaysia, ada bendera mereka. Tak apalah. Ini majlis dalam negara kita dianjurkan oleh orang kita tiba-tiba nak kibar bendera China. Kau gila ke apa masalahnya kan King Sing? Tetapi benda ini tidak mengherankan kita, tuan-tuan dan sekalian. Kenapa King Sing macam backup sangat mereka ini? Kerana King Sing ini jugalah menteri yang sama yang mengamuk dekat immigration pasal seorang pelancong China yang kantoi tak boleh masuk ke Malaysia tu. Ingat tak benda tu? Tak nak cerita boleh-boleh kan? Benda itu memang terpahat sejarah lah. Cumanya sekarang ini tuan-tuan sekalian, saya tak tahulah bagi anda kan. Tapi kalau bagi saya lah, benda ini makin lama makin menjadi-jadi. Kapal perang berlabuh dekat Malaysia, tentera China turun dekat Malaysia, kemudian kibar bendera China dekat Teluk Intan, kibar bendera China dekat Johor Bahru dan apa lagi lepas ini kan. Jadi memandangkan menteri-menteri pun tak boleh harap sebenarnya, saya dengan penuh rasa takzim dan juga dengan merendah diri meminta agar Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta Majlis Raja-Raja Melayu agar mengambil maklum tentang perkara ini dan juga untuk mengambil tindakan agar perkara-perkara seperti ini, pengibaran panji-panji negara asing, terutama negara yang ada kepentingan yang tak begitu cantik dalam negara kita ini, dapat dihentikan sama sekali. Kita bukan apa, kita bukan nak anti pelancongan, kita bukan nak anti pelaburan, kita bukan nak anti orang China pun tidak. Tetapi benda ini, saya cakap terus terang, saya rasa mungkin ramai rakyat akan setuju dengan saya, dah makin melampau. Sangat-sangat melampau sebenarnya. Dan sesuatu perlu dilakukan untuk menghalang perkara ini daripada terus terjadi dan akan terjadi, dan sampai satu tahap kita ibarat macam melukut lebih gantang masalahnya kan. Kita tak nak nanti dalam pada kelebutan kita, dalam pada kita ini terlampau nak bertolak ansur sangat sebagainya, kita pula yang mungkin akan kehilangan tanah kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu yang kita risaukan. Jadi sekali lagi dengan penuh rasa rendah diri, dengan penuh takzim, saya menyembah sembah agar Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja Melayu mengambil maklum tentang perkara ini dan juga mengambil tindakan yang sewajarnya agar perkara ini tidak berulang lagi selepas ini. Raja dan rakyat berpisah tiada. Kita setia kepada raja dan negara, dan of course kita mesti mempertahankan kedaulatan negara kita ini tak kira dengan apa cara sekalipun. Dan kepada anak-anak papa, soalan yang saya nak tanyakan, anda sampai bila hendak menjadi pentaksub yang akan membenarkan apa saja berlaku di belakang anda, walaupun benda itu anda tahu dah
ianya akan menyebabkan bahaya pada negara kita pada jangka masa panjang. Ini bukan soal kerajaan pembangkang lagi dah. Ini soal kita rakyat Malaysia mempertahankan kedaulatan negara kita. Orang Cina dekat Malaysia sebagai contohnya kan, mereka boleh pulang ke mainland China. Orang India dekat negara kita ini, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka boleh pulang ke tanah besar India. Orang Melayu nak pulang ke mana, tuan-tuan dan sekalian? Indonesia bukan negara asal kita. Kita inilah tempatnya. Malaysia ini tempat kita. Dan ini bukan komen 3R tau. Ini sekadar beritahu hakikat sebenarnya. Jadi kita harapkan sangat-sangat agar anda semua tolong sedar. This is not about race. This is not about religion. This is not about royalty. This is all about sovereignty, kedaulatan negara kita yang wajib kita pertahankan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jangan sampai anak cucu kita tanyakan soalan ini satu hari nanti kelak, sekiranya kalau tanah ini tergadai dek kerana kelemahan dan kelembaban serta ketaksuban kita pada hari ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?